Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pengurusi Pondok Sungai Durian, pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra dan merupakan penasihat khas Japan Dakwah Center. Yang dihormati juga Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim, penceramah bebas, penulis buku dan merupakan penasihat utama Japan Dakwah Center, yang berusaha Tuan Haji Zulkarnain Hassan Basri yang merupakan pengasas ataupun pembina ataupun pengarah pada Japan Dakwah Center di Osaka. Hadirin dan hadirat sekalian yang dihormati, terima kasih kerana hadir pada hari ini. Dan insyaAllah hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia dan sangat mulia, dan kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu, dan insyaAllah semoga dengan majlis ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Nabil untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salmatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami di dalam majlis ini, Kau berkatilah kami di setiap kehidupan kami. Ya Allah, Kau berkatilah kedua ibu bapa kami, Kau berkatilah guru-guru kami, dan Kau berkatilah seluruh umat Islam yang lainnya. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah ikatan kami ini ikatan yang kukuh untuk menyebarkan agama Islam-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah keimanan kami keimanan yang kukuh agar tidak kami terpesong daripada agama-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Nabil Zulkifli atas bacaan doa itu tadi. Jadi tanpa saya mengelengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator kita, Zostan, ataupun panggilan mesra kami di JDC. InsyaAllah saya menyerahkan majlis ini kepada Zostan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tuan Guru, terima kasih kerana sudi kali ini meluangkan masa bersama kami, dan juga Ustaz Abdullah sentiasa membantu memberi tunjuk ajar kepada kami di Jepun ini. Alhamdulillah, kami warga minoriti Muslim sini memang perlukan banyak lagi tunjuk ajar ataupun support daripada ustaz-ustaz dan tuan guru khususnya. Alhamdulillah, sejak kebelakangan ini ada menaik sikit kegiatan dakwah kami. Alhamdulillah, beberapa orang telah pemeluk Islam sebulan lepas, 3 orang, dan insyaAllah ada lagi 2-3 orang lagi akan diberikan hidayah Allah. Menunggu masa sekarang ni, alhamdulillah mereka telah pun bersedia untuk memeluk Islam, cuma hari cuti tidak dapat datang. Dan insyaAllah untuk tajuk kali ini ialah mengerti erti sebenar iman. Saya ingin mengeluhkan kata-kata aluan kepada Tuan Guru. Tuan Guru boleh sharekan ayat pembuka 1-2 kata? Mute Tuan Guru.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati pada saudara Zulkarnain, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari selaku pembicara, dan semua muslimin dan muslimat yang ada bersama kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 30 Oktober 2021 sekali lagi kita dapat berbicara dari Malaysia ke Jepun, ke Osaka. Bicara kita pada kali ini ialah tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita nak sekarang ni kerja kita. Bagaimana nak masukkan iman itu ke dalam hati hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mereka sudah mempunyai banyak persamaan dari sudut akhlak, dari sudut perbuatannya, dari sudut tingkah lakunya sudah ada, tetapi mereka belum ada iman. Maka inilah di antara tanggungjawab kita, bagaimana kita nak tembuskan keimanan, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla ke dalam hati masyarakat Jepun yang masih lagi sangat rendah dia punya angka bilangan orang-orang yang beriman di sana. Jadi saya bergembira dengan apa yang telah perkembangan yang terkini yang berlaku kepada kita Japan Dakwah Center yang diuruskan oleh saudara Zulkarnain, sebab nampak kefahaman masyarakat kepada Islam itu makin berkembang. Yang masyarakat pendengar kita nanti sekejap lagi kita bagi peluang dulu, mereka masih lagi masuk. Mungkin Zul akan ceritakan pengalaman-pengalaman mutakhir. Berapa bulan yang lalu kita jumpa, sudah 3 bulan ni, apa perkembangan terkini yang berlaku di GDC. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatannya. Sekian. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru kerana memberi kata-kata semangat kepada kami. Ialah kami di sini berdakwah, nampaknya macam aktif tapi masih amat sedikit lagi lah pemeluk Islam kalau dibandingkan dengan penduduk Jepun itu seramai 127 juta orang. Masih di tahap rendah lagi. InsyaAllah kadang-kadang kami perlukan juga kata-kata semangat. Dan sekarang saya ingin menjemput Ustaz Abdullah untuk memberi sedikit kata-kata pembukaan pada majlis kita hari ini. Terima kasih kepada Saudara Zul yang dihormati, dikasihi Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit. Seterusnya kepada Farhan, Nabil, kawan-kawan dekat di GDC dan sidang penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ni, dan saya tengok angka pun ramai ni yang menyertai ini. Alhamdulillah sini ramai murid-murid Datuk ni. Datuk buat pengisytiharan tadi dalam kuliah pagi tadi. Alhamdulillah, dan lagi ramai orang tonton, lagi bagus sebenarnya, supaya kita boleh beri gambaran yang sebenar tentang apa yang berlaku di Jepun. Dan saya percaya setiap daripada kita ni boleh memberi sumbangan-sumbangan. Yang paling penting sumbangan doa supaya perkembangan JDC ini boleh berkembang maju. Dan sebelum kami mulakan tadi, saudara Zulkarnain cerita antara faktor penting yang boleh membawa kita kata anak-anak muda Jepun kepada Islam adalah faktor kawan, sahabat rapat. Dan disebut kawan atas kawan, rapat-rapat ni pergi belajar, akhir mereka menemui hidayah. Dan ini sebenarnya satu gambaran yang mengingatkan saya kepada generasi awal Islam. Macam Rasulullah bersahabat baik dengan Abu Bakar, Abu Bakar bersahabat dengan Uthman, lalu connection ini makin berkembang. Dan saya percaya insya-Allah kalau usaha ini kita teruskan dekat JDC, tak mustahil, mungkin kalau bukan zaman kita, mungkin 100 tahun akan datang, Islam akan berkembang luas di Jepun. Dan yang paling saya suka, acuan Islam yang dibawa oleh JDC adalah acuan yang dalam bentuk kerangka Malaysia. Kenapa penting benda ni? Sebab di Jepun ada ramai Muslim, tetapi budaya mereka agak asing nak dibandingkan dengan orang Jepun. Tetapi budaya Malaysia ni sangat rapat dengan Jepun, seperti disebut oleh Datuk tadi. Mereka cuma perlu sedikit tambahan sentuhan yang benar, yang betul, yang tepat. InsyaAllah mereka akan mudah menerima Islam. Dan langkah kita masih lagi jauh. Saya kira
forum sebegini kita akan sentiasa jalankan untuk satunya memberi semangat, memberi panduan kepada kawan-kawan yang berdakwah di Jepun. Yang kedua, turut memberi semangat dan juga pendadahan kepada kita di Malaysia supaya kita tidak lupakan GDC ini. Supaya setiap daripada kita ada saham dalam bentuk doa, dana untuk membantu perkembangan GDC. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Ustaz Abdullah kerana berkongsi sedikit keadaan kami sini. Alhamdulillah. Sekarang saya ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Guru, iaitu mengenai erti iman. Yalah, di Jepun ini mereka beriman, mereka percaya pada benda tak nampak, tapi mereka beriman pada kayu, pada pokok, pada batu. Mereka menyembah, kadang-kadang tunggul itu dibuatkan macam ada bumbung, macam apa, sesuatu yang menarik lah. Kalau kita tengok, kadang kita pergi sana kita gelak tengok mereka kan. Kalau kita kata mereka sembah ke, mereka malah pula Datuk. Ni sembahan ke? Dia marah pula kita kan, dia kata ini bukan sembahan. Jadi itulah, Alhamdulillah Datuk. Apakah erti iman, yang kenikmatan iman sebagai seorang Muslim? Boleh Datuk terangkan kepada kami? Sebelum tu Zul, sebelum saya terangkan, bila dia buat benda tu macam tokong lah kan, patung tu. Tapi bila kita kata sembahan, dia marah. Jadi dia marah, dia nak apa? Tak ada maksud dianya. Kalau tidak sembah, dia kata apa? Perhiasan. Saya pun tak faham tu. Dia kata ini batu kan, anda sembah batu ke? Dia kata kami bukan sembah batu, kami sembah yang belakang batu tu. Habis buat apa batu ni? Dia mula nak marah saya dah. Dan dia dekat Facebook pun sama kat Datuk. Dia mula nak melenting saya kan. Dia kata ini apa, kebebasan beragama, kepercayaan kan. Itulah kadang saya agak pelik lah keimanan mereka ni. Macam mana, apakah erti keimanan yang sebenar yang patut kami tunjukkan pada mereka Datuk? Kita sana ingat dah, Ustaz Abdullah, ingat kau orang Jepun ni intelek. Tapi rupanya bila kita tanya tentang pegangan, jadi encelek pula dia orang. Daripada intelek kepada encelek. Bila dia marah mana encelek lah, celek mata mari. Baik, terima kasih Zul. Jadi kita hari ni taklah macam kuliah sangat. Kita boleh tanya-tanya, bincang-bincang supaya lebih dekat dengan ruh perbincangan kita tu, insya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zul, Ustaz Abdullah. Bila kita sebut tentang apa makna iman, apa erti sebagai seorang yang beriman, kita kena nampak. Saya bagi satu gambaran yang jelas lah. Dalam Islam ni ada 3 komponen. Iman, Islam, ihsan. Dia ada 3. Baru kita nampak perbezaan. Bila sebut tentang iman, rukun dia berapa? 6. Rukun iman 6 perkara. Itu kita hafal daripada kecil lagi lah. Kan? Rukun Islam 5. Maka semuanya rukun iman itu adalah berbentuk at-tasdiq. Al-iman dalam sudut bahasa dia panggil at-tasdiq. Maknanya satu kepercayaan. Karena bila kata kepercayaan, sebab itu Nabi tunjuk iman tu hahuna. Ditunjuk dalam hati. Kepercayaan tu mesti terpasak dalam hati. Kemudian semua rukun iman itu adalah perkara yang dipercayai. Beriman kepada Allah. Kita tak tengok Allah. Beriman kepada Rasul, kita tak jumpa dengan Rasul. Beriman kepada Quran, kita tak tengok malaikat bawa Quran kepada Nabi SAW. Walaupun Quran ada di tangan kita sekarang ni, tapi kita tak tengok bila waktu mana malaikat datang bawa jumpa, hantar ke Nabi SAW. Malaikat pun tak pernah jumpa. Walaupun dia duduk dengan kita. Sekarang ni malaikat ada, tapi malaikat dia tak kacau kita. Nah, kalau dia kacau senang je. Tengok nakal-nakal tak bangun, nampak bagi sebiji dah. Kenapa merah muka tu? Kena tampar malaikat tak bangun salat subuh. Tapi tugas dia menjaga kita, tapi bukan memukul kita. Kecuali dalam peperangan Badar. Ustaz Abdullah ada cerita tentang bagaimana peranan malaikat dalam Ghazwat Badr. Semua rukun iman itu adalah kepercayaan. Al-iman dia panggil at-tasdiq. Sebab itu dalam kaedah dia panggil at-tasdiqul jazim. Suatu kepercayaan yang mantap. Kalau bahasa Melayu tua lah, bahasa Melayu lama. Maksud nak terima macam mana kau Jepun ni, saya tak faham. Bahasa Melayu tua kata, iman yang putus. Macam mana putus? Kita kalau main putus-putus nanti orang Jepun kata apa yang kau potong. Susah pula tu nak terjemah tu. Orang Melayu kata iman yang putus, maknanya tak ada orang panggil kanan kiri. Kepercayaan yang jitulah bahasa kita, bahasa moden ni. Kepercayaan yang betul dari hati. Dan mesti ikrar dengan lidah. Kalau dia tak kata selagi dia tak syahadah dengan lidah,
belum lagi jadi orang beriman. Belum lagi jadi orang beriman. Dia mesti mengaku dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah kita dah tengok banyak dah video yang Zul keluarkan. Orang Jepun sudah bersyahadah depan kita secara live. Kadang-kadang kita tengok rakaman tapi nampak. Yang ketiga, barulah kita nak didik bagi mereka setelah keimanan itu terpasak dalam hati, dia juga telah sudi untuk mengeluarkan kata-kata itu di mulutnya. Yang ketiga, dia panggil iman kepada anggota. Sebab itulah saya suka buat analogi bandingan. Kita kata iman itu macam generator. Generator ke Zul? Zul yang engineer, dia banyak cerita buat enjin. Mana generator tu dia yang keluarkan api. Kita nak tahu elektrik ada rumah kita, kena buka switch. Oh, nyala. Kipas pusing. Aircon sejuk. Jadi sekarang ni kita bagaimana kita nak cek iman dalam hati seorang manusia, bagaimana kita nak tahu? Di situlah kita nampak. Kerana itu datang selepas daripada iman itu datangnya Islam. Islam yang zahir. Islam perkara yang zahir, siapa tak buat nampak. Maka Allah Ta'ala letak rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kelima syahadah, salat. Kenapa dia letak salat? Sebab solat itu berulang setiap hari. 5 kali satu hari. Kalau kita tak tengok dia solat subuh, kita tengok zuhur. Tak tengok zuhur, kita boleh tengok maghrib. Yang mana? Pagi ke, petang ke, siang. Yang penting kita ada bukti bahawa orang ini telah solat. Barulah kita kata, oh dia Islam. Nah, jadi kalau tak boleh kita nak kata, kalau orang dah mengaku Islam, dia tak solat pun Islam juga. Kita kata Islam, macam mana Islam tak solat? Nah, sebab itu, dalam Islam, semuanya zahir. Solat, puasa tu tak zahir mana, tapi nampaklah sekurang-kurangnya kita nampak orang puasa tak puasa ni lain mulut dia lah. Kemudian zakat, oh paling nampak sekali haji. Kerana itu haji Allah Taala bagi sekali je. Kan? Allah Taala letak syariat haji sekali. Kenapa? Sebab kau pergi sekali, orang satu kampung semua tahu haji fulan. Lebih-lebih lagi Ustaz Abdullah Bukhari. Balik-balik haji keluar sebuah buku. Macam mana orang tak tahu dia pergi haji? Kan? Siapa pun tak tahu dia keluar haji. Maknanya itu hikmah. Kenapa haji last sekali? Dan dia punya wajib sekali je. Tak ulang banyak kali. Allah, kita kata Masya Allah. Itulah dia panggil iman dengan Islam. Iman yang kepercayaan dalam hati. Islam yang zahir. Satu lagi tingkatan dia panggil ihsan. Ihsan ni itu muraqabah. Ihsan inilah yang menjadi pengawal dalam hidup kita ni. Kalau ihsan dia tinggi, orang ni langsung tak akan buat maksiat. Orang ni sebut ya tentang Allah, dia akan takut. Dia akan taat. Sebut tentang Nabi sallallahu, dia akan cinta Nabi dengan cinta hakiki sebagaimana cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh kerana soalan kita banyak dan mungkin para peserta juga akan bertanya malam ni, sebab saya bagi peluang, saya kata tanyalah Zoom malam ni tentang dakwah di Jepun. Mungkin dia orang akan bertanya, jadi kita ringkas-ringkaslah perbincangan kita ni insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru kerana memberi kami idea yang yang menarik, baru. Itu beriman pada benda yang tak lihat. Alhamdulillah, kita Muslim beriman pada benda yang tak lihat. Ustaz Abdullah, mereka ni beriman juga, tapi mereka beriman kepada benda yang dilihat. Mereka beriman pada batu, kayu. Dan iman-iman ini seperti Datuk bagi tahu tadi, iman kita generator, menguatkan, tapi iman mereka ni menjadikan mereka takut-takut, menjadikan mereka lebih takut-takut kepada kehidupan. Orang kata menjadikan mereka gusar, senang gusar. Jadi boleh tak Ustaz terangkan bagaimanakah cara yang sepatutnya kami sebagai pendakwah sini menyampaikan mesej Islam kepada non-Muslim, mesej iman kepada non-Muslim? Okey, terima kasih Pak Zon, Datuk dan sedang penonton semua. Alhamdulillah makin ramai 96. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak share pengalaman saya bagaimana Islam ni boleh dilogikkan tanpa kita sebut dia Islam. Sebab orang fobia sangat dengan Islam. Kita tak payah sebut Islam, kita guna logik. Contoh, sekali tu cerita lama dah, dalam 7-8 tahun lepas saya pergi ke Pasar Borong Selayang ni beli bawang. Di Selayang ni ada Pasar Borong, lepas tu ada sebuah kedai ni kedai Cina. Bawang ni berkualiti, saya suka beli situ lah. Ingat lagi masa tu minyak masak tengah mahal. Lepas tu tengah saya duduk pilih bawang, tiba-tiba bunyi bising tepi jalan, kedai tepi jalan. Saya jenguk keluar, kenapa? Tokek perempuan tu kata, pekerja dia cuai, dia baru beli stok minyak masak banyak dalam van.
Lepas tu pekerja dia berhenti tepi jalan, dia buka apa boot tu, dia patut tu angkat apa minyak masak tu, bawa apa beg besar lah. Dia masuk ke dalam, tiba-tiba datang sebuah motor, sambar minyak masak satu beg tu, ada berapa puluh dalam tu, bawa lagi. Lepas tu pekerja dia pun kejar. Masa tu saya perhatilah, lepas tu tiba-tiba token Cina tu marah. Dia kata apa? Bodoh punya pencuri. Minyak masak dalam mahal sekarang, kalau dapat saya patah-patahkan tangan dia. Saya pun sampuk. Saya kata anti kalau ikut Islam, Al-Quran, orang mencuri kena potong tangan. Dia kata betul, potong tangan. Jadi secara tak langsung itu adalah logik yang kita boleh berikan kepada mereka. Jadi cara nak berdakwah kepada non-Muslim ni sudah pasti zul, kita tak dijumpa dia, berimanlah kamu kepada Allah. Kerana Allah itu Tuhan yang Esa, qul huwallahu ahad. Dia tak percaya. Jadi cara dia zul kena berikan logik-logik. Dan logik-logik ini pula kadang-kadang dia perlu melihat pada wakil atau situasi. Logik orang Jepun mungkin tak sama dengan logik di tempat lain. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah saya pergi ke Jepun, kenal dengan Dzulqarnain daripada tahun 2017. Apa yang menarik perhatian saya, Dzulqarnain menggunakan Al-Quran bulat-bulat untuk berdakwah. Dan Al-Quran yang digunakan bulat-bulat untuk berdakwah pada orang Jepun, ternyata eksperimen Cik Zul ni berjaya. Dan sebenarnya kalau bercakap mengenai logik, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang sangat logik. Dia gini, dalam Islam ni dia ada dua. Satu dipanggil dalil naqli. Naqli pada perkataan naqala, pindah. Bila sebut dalil naqli, sesuatu yang dipindahkan daripada atas ke bawah. Maksud Allah Ta'ala sampaikan kepada Jibril, Jibril sampai kepada Nabi. Atau kita kata wahyu lah. Bila sebut dalil naqli, itu adalah wahyu. Satu lagi dipanggil dalil aqli. Dalil aqli, logik akal yang kita gunakan untuk buat orang yang tidak beriman supaya beriman. Tapi sebenarnya Al-Quran itu sendiri penuh dengan akli. Jadi kalau kita pandai, kita boleh gunakan ayat-ayat Al-Quran, kita ambil konteksnya, kontennya, cara Allah Ta'ala sampaikan, logiknya. Kita jangan sebut ini firman Allah dalam Al-Quran. Kalau kita sebut macam tu, terang-terang mereka tak nak dengar. Jadi kita gunakan logik-logik itu. Dan dalam usaha untuk mengambil logik-logik Al-Quran, kita pindah jadi daripada naqli, kita pindah jadi akli, logik tu. Ni kena pandai memilih lah. Dah banyak ayat sebenarnya. Macam Zul sebut tadi, takut benar dia orang ni kepada benda-benda yang mereka sembah. Antara contoh, Zul boleh ambil seperti ayat dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat yang ke-73. Ayat ni hebat sungguh logik yang Allah Ta'ala berikan. Antara contohnya, Allah Ta'ala buat perumpamaan antara lalat dengan berhala. Lalat dengan berhala. Dia cerita orang Arab dulu ni, berhala yang mereka sembah, mereka sayang. Dia letak minyak wangi ke tabur bunga semua sekali. Lepas tu dalam ayat 73 surah Al-Hajj itu Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalu fastami'u lah. Ni nak bagi contoh. Diberikan perumpamaan, fastami'u lah, mu dengar betul-betul. Istima', dengar, listen attentively. Allah kata innal ladina tad'una min dunillah, benda kamu sembah selain pada Allah Ta'ala itu, lan yakhluqu dubaban wala wijtama'u lah, tak mampu pun nak mencipta seekor lalat walaupun mereka berkumpul. Maksud kita ambil semua tokoh-tokoh orang Jepun tu, letak sekali, kita pun bercakap, panggil orang Jepun ni. Contoh, okey sekarang ni semua benda kamu sayang, kamu sembah belakang ni. Okey sekarang ni, saya minta dia orang buat seekor lalat. Seekor lalat. Kita boleh letaklah piring lah satu. Kita bercakap dengan berhala-berhala tu. Okey sekarang, dewa tu dewa ni banyak sangat kami di Jepun ni. Ini assignment untuk awak semua. Saya bagi masa sehari. Kalau betul awak ni power, disembah oleh orang Jepun, buat seekor lalat, letak dalam piring yang saya letak sini. Lepas hari saya datang balik tengok ada ke tidak lalat tu. Dan pastinya lepas kita datang sehari, tak ada lagi lalat di situ. Lepas tu Allah Ta'ala berkata, penutup ayat tu, Allah kata, wa in yastanqidhuhu wa in yaslubhumudh dhubabu syai'a. Kalau lalat tadi tu terbang pergi ambil sesuatu daripada berhala. Contoh, orang dah tabur bunga atas kepala dia. Jadi lalat ni pun ambil bunga atas kepala berhala tadi, patung-patung, dia pun buat lagi. Berhala tu tak boleh nak buat apa, dia tengok saja. Lalu Allah Ta'ala tutup. Ayat Allah kata, da'ufat talibu wal matlub, lemah yang meminta dan yang diminta. Jadi kadang-kadang logik-logik macam ni Zul, kita boleh gunakan untuk menyedarkan, kita kata penyembah-penyembah patung berhala seperti di Jepun ni, supaya mereka sedar, oh rupanya benda ni sangat tak logik. Dan banyak lagi lah ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala gunakan kaedah yang sama. Jadi kesimpulannya sekali saya katakan, macam mana cara nak perkenalkan iman kepada orang yang tidak beriman kepada Allah?
kita gunakan Al-Quran tetapi kita logikkan ayat-ayat Al-Quran sesuaikan dengan situasi setempat supaya mereka berfikir, dan bila mereka berfikir mereka tahu apa yang mereka sembah selama ini tak betul. Berarti ini kes yang berlaku kepada apa? Maya. Macam Zul cerita, dia sebelum kenal Islam dia hidup dengan ketakutan, takut tu, takut ni, takut hantu tu, takut hantu ni. Bila kenal Islam, bila kenal Allah melalui Al-Quran, hilang habis segala takut. Dia hanya takut pada Allah saja. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah perkongsian ayat surah Al-Hajj 73 itu mengenai lalat ya. Alhamdulillah, ya memang betul Ustaz. Warga Jepun ni sebenarnya takut. Mereka menyembah, lagi mereka sembah, lagi mereka percaya pada tarut ataupun yang dimekatkan Tuhan ni, lagi mereka menjadi takut. Lagi mereka menjadi macam gusar dengan hidup. Dan sebab itulah mereka adalah golongan yang paling tinggi mengambil insurans nyawa. Dan walaupun mereka tahu mereka akan mati, tapi mereka tinggi ambil insurans nyawa kan. Kerana mereka takut. Tuan Guru, mengenai cara berdakwah menyampaikan mesej iman kepada warga Jepun ni. Kadang-kadang kami ni, yelah kami pun manusia, berasa lemah. Bagi tahu banyak juga buat dakwah tapi masih lagi seminggu seorang, sebulan 2-3 orang aja meluk Islam. Macam mana kami nak menyampaikan mesej iman kepada mereka dengan cara-cara yang telah Rasulullah kita sampaikan? Baik, terima kasih Azul. Bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada orang Mekah? Khususnya dia ada 2 peringkat. Peringkat awal Nabi kita SAW hanya berdakwah menyebut kepada mereka tentang Allah. Dakwah kepada akhlak. Ada seorang tokoh. Tokoh ni nama dia Aktham bin Saifi. Aktham dengan sa. Aktham bin Saifi ni orang besar, orang hebat. Bila dia dengar seorang nabi baru di Mekah, dia pun nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengikut dia kata, kau jangan pergi. Kau orang besar, kau pergi orang tahu, orang kenal. Habis macam mana nak buat? Hantar wakil dulu. Dia hantar 2 orang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang, dia kata, engkau ajak kepada apa Muhammad? Engkau ajak kepada apa? Jadi dia orang panggil macam, Nabi pun tak guna pendekatan yang pelik. Nabi baca ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ayat ini dalam surah An-Nahl ini. Ayat 14. Ya maaf, surah 14. Surah An-Nahl juzuk 14 ayat 90 91. Itu jelas. Jadi bila dia dengar innallaha ya'muru bil 'adl. Allah Taala, Tuhan aku ni perintah kamu berlaku adil. Al-ihsan, buat baik kepada orang. Jaga zawil qurba, anak beranak kita. Larang daripada benda mungkar. Jadi bila dia dengar Nabi kita baca ayat, tak perlu ceramah panjang-panjang. Dia pun buat balik kepada bos dia, Aksam, dia kata ini dakwah dia. Dia kata yad'u ila makarimil akhlak. Dia telah mengajak orang kepada akhlak yang mulia. Maka dia kata, hendaklah kita jadi orang yang cepat, jangan jadi orang yang ke depan, jangan jadi orang yang ke belakang. Maknanya jangan tunggu orang lain ramai masuk Islam baru kita pergi. Sebab kita dah tahu dakwah dia, dakwah yang begitu baik. Maka di situlah kita nampak perkembangan Islam dia datang memang pada peringkat awal tak laju. Sebagaimana apa yang berlaku di GDC sekarang lah Zul. Kita kena baca tu. Dia panggil marhalah makkiyah peringkat Darul Arkam. Jadi anda rasa kita ni kita kena letak marhalah tu dulu. Peringkat Darul Arkam dulu. Darul Arkam ni berapa orang yang masuk Islam? Itu pun secara tidaklah direct sangat. Ni kita ni berani dah ni. Kita boleh live kan waktu syahadah tu dengan Facebooknya dengan apa. InsyaAllah agaknya tidak ada gangguan lepas daripada ini. Kalau kita dengar sebab manusia ni begitulah. Bila dia
terutama sekali pendakwah agama lain, mungkin orang Jepun dia tak peduli sangat. Kalau tak, jangan kacau dia, tapi ada orang lain yang iri hati tu yang kita bimbang sekarang ni. Ya, maka kadang-kadang marhalah makiyah itu kita kena ambil fasa 1, fasa Darul Arkam. Ini penting. Khususnya kepada anak-anak orang Jepun yang keluarga dia sangat anti. Kan kita dah dengar dulu bagaimana bila dengan anak-anak masuk Islam, dia akan buang keluarga macam-macam. Dia kehidupan sana bukannya macam tempat kita sini. Kan kehidupannya murah, tapi kehidupan sana manakala terbuang daripada keluarga, budak tu memang mengandungi risiko yang agak tinggi. Maka kita kena pelbagaikanlah dakwah kita ni. Sama ada kalau perlu kepada Darul Arkam balik, kita guna Darul Arkam. Kalau boleh pergi laju sikit, kita ambil marhalah yang kedua, bila turun ayat Quran wa anzir ashiratakal aqrabin, kamu berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Maka ketika itu Nabi kita naik atas Bukit Safa, panggil keluarga dia, maka Nabi perjelaskan apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena tengok dakwah pada marhalah ini ada 2 kategori. Mana kita kena tengoklah suasana ini sentiasa kena, strategi itu kena seimbang lah. Kadang-kadang boleh kita laju tukar gear, ada kalanya turun balik gear 1. Itu dari sudut strategi dakwah. Adapun konten ataupun isi dakwah sudah sepastinya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sebab itulah yang utama daripada tujuan dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faksi dia tauhid, tapi pengisian dia akhlak. Faksinya tauhid, pengisian akhlak, sehinggalah Nabi kita Isra Mi'raj baru turun wahyu, baru diperintahkan solat. Tapi kita jangan pula nak tunggu 10 tahun baru nak ajar orang Jepun solat. Engkau dah mengucap dah 10 tahun nanti baru solat lah. Itu marhalah zamaniyah. Maknanya sudah berlalu. Zaman kita ni sudah jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari yang sudah sempurna agama. Jadi kita kena teruskanlah perjalanan. Cuma peringkat sadilah. Bila kita tengok ada yang baru masuk Islam, dah mula baca Quran, dah boleh baca Al-Fatihah, sejuk mata hati kita, kan? Tadi saya dalam tanya jawab pagi tadi pun ada seorang isteri mengadu, macam mana ni sah tak sah solat dia ni? Sebab suami dia dah nak boleh anak cucu dah ni. Baca Fatihah tak betul lagi. Kata jangan pula kata baik orang Jepun baru masuk Islam baca Fatihah betul daripada kita yang sudah lama ni. Sebab kita baca Quran, kita tak mengaji Quran. Dia baca, dia tak mengaji. Dia dengar hak tok nenek ajar zaman budak-budak dulu, itu yang dipakai sampai ke sekarang. Itu yang dah kerah lidah baru nak betul balik. Kita kata agak sukar. Jadi adalah dakwah Nabi, yang pertama tauhid, kemudian makarimul akhlak, dan juga cara dia, pendekatan yang dibawa, sama ada siri, perlahan, sembunyi, ataupun secara nyata. Jadi dua-dua pendekatan, walaupun kita kata oh itu marhalah makiyah, tapi marhalah kita mungkin ada kalanya perlu pada makiyah, ada kalanya perlu. Jadi kita tak boleh tengok situasi di sana sama dengan situasi Malaysia. Malaysia ni Islam agama persekutuan. Kita ada JAKIM, ada bajet yang diluluskan berjuta, ratus juta boleh diluluskan untuk Islam. Walaupun orang lain dengki, dia tak ada hak untuk dia dengki. Yang dengki tu berapa kerak sajalah. Itu pun nak coba-coba nak jadi hero pada geng dia je. Kan? Jadi suasana berbeza, maka di sinilah teknik juga perlu dikaji dan diteliti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru. Dengan peringatan mengenai dakwah Rasulullah di Mekah, di mana ada beberapa fasa, iaitu fasa sembunyi dan fasa juga nyata. Beralih kepada Ustaz Abdullah mengenai iman di Jepun ini, ialah dunia serba moden, banyak tarikan-tarikan dunia, malah yang mereka memeluk Islam juga ramai kawan-kawan mereka yang mengajak mereka pulang balik, macam Maya. Setiap kali dia balik rumah, mak dia tanya dia, boleh tak berhenti Islam? Mengapa tak boleh berhenti Islam kan? Mak dia suruh, dah masuk ke, boleh tak kalau berhenti kan? Mak dia macam merayulah kan. Jadi macam mana kami di sini untuk mengekalkan iman dalam cabaran yang sebegini di Jepun ini? Terima kasih John. Subhanallah. Ini apa? Kita di Malaysia ni patut bersyukur tak ada kita hadapi cabaran-cabaran sebegini. Walaupun ada di Malaysia ni kita dengar-dengar kawan-kawan yang masuk Islam menghadapi cabaran sebegini. Okey, bagaimana nak kekalkan iman ya? Iman di akhir zaman. Sebenarnya bila Rasulullah dibangkitkan pun sebenarnya dah akhir zaman Zul.
Sebab Nabi kata aku dibangkitkan dengan kiamat seperti ini, Nabi tunjuk 2 jari. Dekat dah. Itu pernah berlaku 1400 tahun dahulu. Okey, walau bagaimanapun kena ingat iman ni dia ada turun naik. Itu antara satu konsep akidah yang kita kena percayalah. Ada masa dia naik, ada masa dia turun. Dan bila dia naik, alhamdulillah kita kena kekalkan momentum naik tu. Bila masanya dia turun, kita kena cari sesuatu supaya iman tu boleh meningkat balik. Dan untuk pastikan supaya iman kita ni paling kurang, kalau tak turun merudum sehingga menjauhkan kita daripada agama, paling kurang pun kalau dia turun pun dia ada tahap berhenti dia tu supaya kita tidak murtad langsung. Jadi sekarang ni cabaran ini yang perlu ada kepada yang kita kena perhatikan kepada orang macam Maya ni bermasuk Islam. Jadi cara dia untuk kita kata bila iman tu dah menurun kerana cabaran-cabaran di sekeliling, ini perlu persokongan lah, sokongan kawan-kawan, sokongan orang-orang dan sebagainya. Okey, saya suka petiklah satu ayat yang mungkin kita boleh jadikan panduan dalam surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, surah yang ke-30. Allah Ta'ala ni dia cerita dialog di akhirat kelak. Dialog di akhirat kelak. Apabila manusia dibangkitkan di mahsyar besok, Allah kata, orang yang bersalah kata Allah sekejapnya kami tinggal di dunia dahulu. Lepas tu kata-kata mereka itu didengar oleh orang yang beriman masa di mahsyar tu. Lalu orang beriman pun sebut. Dia kata apa? Allah Ta'ala sebut ni. Ini antara indikator penting yang boleh menjadi panduan pada kita. Dia kata, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. Berkatalah orang yang diberikan al-ilma wal-iman. Orang yang diberikan ilmu dan iman. Dan tengok tak di sini Allah Ta'ala letak perkataan ilmu mendahului iman. Ayat 56 surah Ar-Rum. Antara signifikan kenapa ilmu mendahului iman, sebab antara faktor yang boleh menyebabkan seorang itu beriman adalah kerana ilmu. Dan para sahabat Nabi, kalau kita tengok, Nabi masa di Mekah, Nabi pasak betul-betul konsep aspek iman ataupun akidah ini. Sehingga mereka menjadi, iman mereka menjadi seteguh gunung. Jadi sekarang ni, bagaimana kita nak kekalkan iman di dunia akhir zaman yang mencabar? Lebih lagi seperti orang seperti Maya yang berhadapan dengan ujian ini. Jadi penting untuk dia kita berikan ilmu-ilmu yang mantap. Dan ilmu itu kita berikan contoh. Dan kita berikan logik-logiknya. Dan jangan kita beri sekadar untuk dia sahaja. Kalau dia akan jadi jurucakap yang membawa logik-logik iman itu kepada mak dia. Mungkin saat-saat ini kita nampak mencabar lah. Tapi lama-kelamaan apabila mungkin kita kata kerana ilmu yang mantap, ilmu berkaitan dengan akidah, syariat dan juga akhlak dipertontonkan oleh saudara baru macam Ayan kepada mak dia. Lama-kelamaan saya percaya ini berdasarkan banyak kisah lah. Mak dia kata, okey, kalau selepas kamu masuk Islam kerana asas ilmu yang kukuh, kamu jadi semakin baik. Orang semakin baik, lama-kelamaan dia akan jadi satu daya tarikat pada mak dia. Banyak kes. Saya tengok video ada Muslim di Amerika. Sebelum dia masuk Islam, dia ni seorang yang sangat teruk lah akhlak dia melawan mak dia. Lepas dia dapat hidayah masuk Islam, akhlak yang semakin baik sehingga akhirnya mak dia terpesona melihat akhlak dia. Lepas tu bila nak solat, mak dia pesan, panggil mak nak tengok kamu solat. Jadi bila dia solat, mak dia tengok dia solat, mak dia rasa dia melihat ketenangan di sebalik ibadat itu. Jadi kalau boleh saya ringkaskan macam cara nak mengekalkan iman di akhir zaman, iman ni satunya dia naik turun. Bila dia turun, kita kena pastikan dia ada paras dia. Jangan lebih daripada itu. Sebab lebih daripada paras sepatutnya kita bimbang, iman tu tercabut langsung. Dan bila dah sampai paras itu, kita kena ada usaha-usaha untuk meningkatkan kembali iman tu. Banyaklah cara usaha dia dengan sokongan kawan-kawan. Tapi antara yang paling penting, kena ada pengisian ilmu. Sebab tu Zul, kalau boleh ilmu tu kena sentiasa ada pengisian-pengisian. Kita tak mahu jadi macam setengah orang di tempat kita. Lahir Muslim tapi ilmu tak mencari ilmu macam Datuk kata tadi. Dia pakai hak dia belajar masa tadika dulu. Umur dah 50-60 tahun. Kita tak mahu macam tu. Ilmu itu yang akan mendorong iman insya-Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dengan ilmu-ilmu yang bernas. Alhamdulillah, terima kasih untuk mengingat kami itu iman perlu ada naik dan turunnya dan juga perlu dikekalkan cabaran-cabaran kami di sini.
Jelas sekarang ni untuk yang convert yang baru ini, sekarang saya telah matchkan mereka dengan intern Malaysia, dan mereka akan belajarlah dengan ustazah. So alhamdulillah intern yang kami ambil dulu, kami matchkan dia sebab dengan orang-orang yang baru mula Islam ini. Alhamdulillah. Zon, sekejap nak celah. Yep. Ni pun just nak share pengalaman di Malaysia lah, dan saya percaya benda ni tak akan berlaku di Jepun sebab pengalaman di Malaysia ada kawan kita Datuk Sifu Nasir. Sifu Nasir. Dia ada seorang remaja Cina ni masuk Islam di tangan dia. Lepas masuk Islam, dia kata remaja Cina umur 18 tahun, dia kita kata darah muda lagi semua sekali, dia belajar Islam. Lama lepas tu, beberapa tahun jumpa balik dengan Sifu, dia bagi tahu Sifu dia dah murtad, keluar daripada agama. Lepas tu Sifu tanya kenapa dia keluar daripada agama. Lepas tu katanya, budak perempuan ni kata Islam tak sesuai untuk saya. Kenapa? Saya jumpa ustazah ni, ustazah ni suruh buat benda-benda yang saya tak mampu nak buat. Maksud kena ada tadarrush, maksud beransur-ansur, slow and steady dalam dakwah ni. Lepas tu Sifu pun kata ke perempuan ni, remaja perempuan, okey tak apa, lepas ni you jangan keluar lagi Islam, jangan keluar lagi Islam. Lepas ni you jangan jumpa ustazah-ustazah ni. Kalau apa-apa kemusykilan you tanya I, sebab I lebih memahami situasi you. Pasal dia kata sebenarnya bila you rasa macam ni, teruk sangat ni, Islam agama yang berat, ini sebenarnya petanda bagus. Petanda menunjukkan you ni manusia, dan Islam agama untuk manusia. Ada masa manusia ni mengalami iman turun, iman naik, dan kita tak boleh paksa orang. Dan saya percaya ustazah-ustazah yang akan handle mu'alaf atau saudara baru ni jangan ada kita kata style lagu tu lah. Kita memang takut mereka makin jauh daripada Islam. Allahuakbar. Sorry mencelah. No, terima kasih Ustaz dan peringatan. InsyaAllah saya terlupa bab itu. Mungkin saya akan perlu ingatkan ustazah ni dengan berkawan dengan mereka atau mengajar mereka dengan cara yang lebih mudah. Tuan Guru, berbalik kepada perkara iman ni. Ialah di sini sekarang kami masuki musim sejuk. Musim di mana banyak perayaan-perayaan yang mensyirikkan. Mereka akan buat perayaan menyembah memberi beras kepada Tuhan-Tuhan yang tak wujud ni lah. Dia beri beras, dia beri arak pada Tuhan yang diorang pun tak pernah bercakap. Jadi untuk mereka, dan mereka ini pula dipanggil oleh keluarga mereka, jomlah pergi bersama kita tengok perarakan ataupun perkara syirik ini. Jadi Tuan Guru, bagaimana mereka-mereka ini yang apakah perkara yang akan boleh membatalkan iman mereka? Baik, terima kasih. Kita masuk Islam, iman masuk dengan 3 lorong. Perkataan, dengan panggil mengucap, kemudian tasdik dengan hati, dan amal dengan anggota. Dia punya check out dia sama juga. Check in dengan check out pun sama. Dia boleh keluar dengan perkataan. Dia boleh keluar dengan kepercayaan, dan dia boleh keluar dengan perbuatan. Maknanya Islam tu akan keluar sebagaimana dia masuk. Dia masuk dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Dia boleh keluar juga dengan kata-kata yang boleh membatalkan syahadah. Seperti dia pergi kata Tuhan tak ada ke, Tuhan lemah ke, ataupun Tuhan yang dia percaya tu lebih kuat daripada Tuhan yang ada ni. Itu maknanya perkataan-perkataan yang boleh membatalkan syahadah yang pertama. Maknanya masuk dengan perkataan, dia boleh keluar juga dengan perkataan. Yang kedua, dia masuk dengan kepercayaan. Tasdik dengan hati, betul Allah yang dia imani itu wujud, maha berkuasa, dan dia boleh batal juga dengan kepercayaan dia bahawa dewa-dewa lain juga setara dengan Tuhan. Dia panggil macam apa dewa ya? Apa dewa yang dia orang agung sangat di sana? Dewa apa? Bahasa sekarang ni musim musim taufan. So dewa beras lah, dewa beras, dewa padi. Maknanya dia taufan tu akan menghapuskan semua padi-padi yang akan dituai pada musim sekarang. Dia macam orang Malaysia juga tu. Orang Malaysia dia panggil buat acak ke apa dia, kan musim padi tu nak jaga daripada diganggu. Yang rupanya bahagian makan ni sama yang mana-mana pun dia punya ada dewa juga. Nah, maknanya kepercayaan dia kepada dewa yang boleh memberi pertolongan, jaga padi dia, jaga beras dia tu. Itu maknanya itu
tasdik dengan tasdik. Batal. Yang ketiga, perbuatan dengan perbuatan. Maknanya kita masuk Islam ni, maknanya kita tunjuk dengan anggota kita bahawa kita menyembah Allah, kita percaya kita ikut apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia boleh keluar juga dengan perbuatan. Dia pergi ke tempat-tempat tokoh-tokoh tu, dia sembah, dia tunduk, beri penghormatan yang seperti sujud, maka ini juga membatalkan. Maka perkara yang membatalkan iman ini 3 perkara, melalui perkataan, melalui perbuatan, dan melalui pegangan. Dia panggil i'tiqad pegangan ataupun tasdik yang kita hati ni. Maka di sinilah peranan kita di JDC ini, kita kena senaraikan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Macam kita kata tadi, pesta-pesta yang berlaku. Mungkin dia orang ni paksa kena pergi. Jadi di situlah kita pentingnya kita buat satu maklumat yang lengkap. Kita tak ada JAKIM kat sana, tapi kita ada garis panduan. Mungkin kita boleh rujuk lah. Kan? Kita tengok permainan macam ni, kita rujuk kepada mufti kita di Malaysia ni contohnya. Siapa yang mufti mana yang boleh bantu. Jadi kita cuba. Garis panduan, engkau pergi tengok saja boleh, tapi percaya jangan percaya. Kalau dipaksa contohnya. Kita tak tahu, mungkin ada sebahagian anak-anak Jepun yang masuk Islam, masa mereka masih lagi mustada'afin. Mana dia tak declare dia punya Islam. Dia pasal kena pergi. Waktu itulah kita bagaimana kita nak pasakkan, orang panggil letak skru yang mantap, kuat dalam jiwa dia, biar dia tahu batasan. Aku pergi, aku tengok je, tak percaya. Sampai tu dia boleh cakap dengan adik-adik dia pula, kau percaya ke dia? Mana ada kuasa dia ni? Tak ada apa pun benda. Jadi waktu itulah dia boleh dakwah secara di rumah Arkam tadi. Secara pelan-pelan, dia boleh attack adik dia secara pelan-pelan, ataupun ini teknik ni Ustaz Abdullah lebih telitilah dengan uslub perdebatan Nabi Ibrahim dengan ayah dia tu. Nabi Ibrahim ni dia uslub dia berdebat. Dan di antara nabi yang tidak disebut binasanya kaum Ibrahim. Nabi lain habis mati. Start daripada Nabi Nuh lawan mati. Lut mati habis. Nabi Ibrahim Tuhan tak sebut kematian sebab Ibrahim lebih menggunakan hujah. Hujah dan logik. Kita kata Masya Allah uslubul Quran menarik Zul, untuk kita teliti, kita kaji bagaimana nak bawa pendekatan ini, dan ketika itulah kita boleh gunakan pendekatannya untuk nak mencuit orang-orang Jepun yang percaya dewa-dewa ni. Contohnya yang dah masuk Islam ni, kita pasakkan dalam hati dia, engkau boleh pergi tapi setakat ni je. Kita punya border sempadan setakat ni. Tengok je boleh. Macam kita lalu ikut gereja lah. Kalau di Kelantan ni ada satu tempat nama dia Kampung Beruk. Oh, Kampung Beruk tu dia punya berhala tidur, lama tidur. Daripada saya budak sampai hari ni, dia tidur situ. Jadi ramai orang pergi ambil selfie gambar itu. Dia cakap selfie saja boleh, tapi jangan percaya. Jadi kita tak boleh lebih-lebih komen Tuhan orang, nanti dia timbul pula masalah, marah sama kita. Sekarang ni pada sampai kat sama-sama kalau main kacau dia punya Tuhan. Kita pun Islam pun tak ajar kita kutuk mati Tuhan orang. Cuma kita nak tunjuk bagaimana cara kita nak didik orang yang dah masuk Islam ni supaya dia tahu jaga batasan, masuk 3, keluar pun 3. Jadi mudah-mudahan ada panduan di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Tuan Guru kerana memberi kami contoh mengenai Nabi Ibrahim, itu menggunakan hujah dan juga logik-logik akal. InsyaAllah kami akan cuba applykan lagi logik-logik akal dan hujah dengan mereka. Ustaz, berbalik pada Ustaz mengenai perkara iman tadi, itu syirik. Boleh tak Ustaz terangkan bagaimana cara untuk menjauhi syirik ini untuk warga Jepun ini? Okey, terima kasih John. Sebelum saya jawab soalan tu, bagus juga kalau JDC ni ada tim ataupun Zoom sendiri senaraikan soalan-soalan berkaitan dengan kekeliruan ataupun kita kata cuba-cubaan pihak-pihak tertentu di Jepun ni untuk menimbulkan keraguan tentang Islam. Jadi kenapa ada soalan tu, supaya kita dapat list soalan tu, kita pun ada jawapan standard. Jadi patut, dan benda ni diberikan kepada intern JDC yang Muslim ataupun baru masuk Islam ni, supaya kalau mereka berhadapan balik dengan mak ayah kau tanya soalan-soalan berkaitan dengan apa Islam, macam kenapa tak boleh makan babi, kenapa kena tutup aurat,
kita beri jawapan-jawapan logik. Ada standard. Kalau boleh dibukukan benda tu letak dekat GDC supaya orang boleh tu. Sebab saya tengok sahabat Islamic Media di Malaysia ni, dia senaraikan, dia kata 20 most common question about Islam asked by non-Muslim. Ni Dr. Zakir Naik senaraikan. Kenapa babi tak boleh makan? Jawapan logik saintifik. Dan dengan cara itu, satu segi dia boleh jadi dakwah dan dia boleh jadi satu benteng iman kepada yang dah masuk Islam supaya dia tahu jawapan-jawapan itu. Okey, cara untuk menjauhi syirik. Kalau yang dah Muslim ini, Zul, sama ada dah lama Muslim atau baru masuk Islam, kita kena tekankan. Syirik ini dia ada dua jenis. Satu syirik besar lah. Syirik besar kalau sekiranya menyembah selain pada Allah Ta'ala ataupun mempunyai kepercayaan selain pada Allah Ta'ala mampu memberi manfaat ataupun mudarat. Mampu memberi manfaat ataupun mudarat. Dan orang Jepun ni, macam Zul kata, dia takut. Kenapa dia takut? Dia percaya perkara-perkara yang ditakuti itu boleh memberi manfaat kalau disembah. Kalau ditinggalkan boleh menimbulkan mudarat. Dan oleh kerana itu, pada tahap akidah ni, manfaat mudarat ni antara benda yang perlu kita tekankan dah. Itu yang pertama. Kemudian satu lagi syirik yang perlu kita perhatikan juga, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tapi saya rasa untuk yang baru masuk Islam ni mungkin tidak ada benda ni. Tapi ini cabaran mungkin kepada para pendakwah ni, syirik khafi ni. Contoh kita dah berdakwah lama, orang pun tengok perkongsian kita, orang pun puji kita, lama kan kita rasa diri kita hebat. Kita rasa diri kita hebat dan kita berdakwah bukan lagi kerana Allah tapi kerana kita nak pujian-pujian manusia. Dan masalah ini, masalah dulu Nabi sebut dah. Dan sekarang ni pada zaman moden, zaman kita kata semua benda orang nak share ni, masalah syirik khafi ni menjadi satu masalah yang sangat besar. Lepas tu Nabi sebut apa? Nabi sebut sebuah hadis. Nabi kata benda aku paling takut, ni hadis Musnad Ahmad, benda yang paling aku takut kepada kamu adalah syirik kecil. Lepas tu sahabat tanya, apa dia syirik kecil ni? Nabi kata riak. Nabi kata riak. Besok di akhirat dibimbangi. Nabi kata bila kita menghadap Allah, kita bawa amalan kita, tetapi Allah kata mu buat dulu sebab orang lain. Mungkin pergi carilah orang yang kamu tunjuk tu dari media sosial ke Facebook ke semua sekali. Kemudian ada ubat Rizon. Kita di mana pun mesti ada ujian sebab kita manusia. Setan ni dia tak pernah berhenti, tak pernah berehat. Setan ni department dia ada department Muslim, ada department non-Muslim. Department non-Muslim ada department etis. Dia bagi hujah-hujah kepada pihak etis untuk serang Islam. Dia bagi juga hujah kepada Buddha sebagainya. Untuk Muslim ni ada department, banyak department juga. Iblis setan ni. Ada department untuk orang jahil Muslim, ada department untuk orang alim, ada department untuk pendakwah. Mereka tidak akan berhenti untuk menyerang dan merosakkan kita daripada dalam. Jadi masalah syirik khafi ni rasa kita hebat, menunjuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ada cara dia Nabi ajar. Dalam sebuah hadis lain dalam Musnad Ahmad, ni kalau boleh doa ni eloklah kalau diamalkan. Nabi kata kamu kena berhati-hati dengan syirik ini. Kenapa dia lebih halus, dia lebih tersembunyi daripada dabi bin naml. Datuk terjemah macam dabi bin naml ni, semut yang merayap ke? Semut merayap. Maksudnya semut merayap tu kita tak perasan. Itulah yang berlaku pada syirik kecil ni. Lepas tu sahabat bertanya macam mana kami nak selamat, nak jaga supaya kami tak terkena syirik kecil ni. Nabi kata kena baca doa. Nabi kata Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kata kalau Nabi kata ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada mensyirikkanmu dengan sesuatu yang kami tahu dan kami minta ampun padamu ya Allah daripada benda yang kami tak tahu. Maksudnya kita boleh berusaha tambah ilmu, dalami, kenal apa dia syirik besar dan juga syirik kecil. Ikhlaskan diri tapi tak dinafi. Kadang-kadang ilmu sahaja tak cukup sebab ramai orang yang berilmu pun buat dosa. Antara cara yang paling berkesan, kita gabungkan ilmu dengan doa. Doa tu pula doa Nabi ajar. Itu doa yang terbaik lah. Allahummazal. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Yalah, syirik ya, banyak yang mengganggu dan kami itu riak terutamanya sekarang FB ataupun Instagram ini amat banyak yang memuji. Nak bertanya pada Tuan Guru pula, iaitu mengenai bagaimana kami cara untuk berlawan dengan
bisikan-bisikan yang menunjuk amal yang boleh membawa kami kepada riak ni. Boleh tak Tuan Guru ceritakan sikit bagaimana caranya kami dapat lawan ataupun berlawan dengan bisikan ini? Baik, alhamdulillah ini maknanya perbincangan yang tajuk ini diperlukan oleh semua kita ni. Jadi sebabnya syaitan ni dia bijak. Mula-mula dia mari melalui syirik khafi dulu. Yang Ustaz lah sebut tadi. Kita mula rasa nak riak, rasa kamu bila kita lawan, kita balik kepada ikhlas, dia datang lagi. Dia kata kalau betul-betul nak ikhlas, tak payah buat amal. Dia kata Zul, kalau betul-betul you nak betul-betul kerana Allah Taala, tak payahlah buat kerja dakwah ni. Nak baik kau zikir seorang-seorang je. Jadi itu dia panggil permainan syaitan. Dia sebalik. Mula-mula dia attack kita suruh kita jadi riak. Kemudian bila kita ilajun nafsi, mana kita dah gilap hati kita boleh tukar daripada riak ni kepada ikhlas, dia masuk balik pula. Dia kata sebenarnya engkau ni tak cukup lagi tu. Kena tinggal terus ya buat ni. Ini kes ni banyak berlaku. Realiti. Ana jumpa 2-3 kes orang mari dia kata Ustaz, minta maaf lah, saya dulu masa Ustaz mengajar saya duduk kat depan. Dan sungguh ada kat depan. Sekarang ni hujung dulu. Sebab apa? Dia kata saya nak ubati hati saya. Bila saya duduk depan, saya duduk soal depan, saya rasa saya ni warak, saya ni orang alim. Saya rasa saya hebat. Jadi bila saya undur ke belakang ni saya rasa lebih tenang. Tengok bagaimana syaitan dia tarik baju, kita dah pergi depan, dia tarik kita ke belakang. Atas dasar kita ni nak jaga kewarakan, nak jaga ikhlas. Itu sebenarnya itu permainan syaitan. Sebab itu kata di seorang ulama salaf, Al-Fudail Ibn Iyad, dia kata apa? Inna tarkal amali li ajli nasi riya. Kita meninggalkan amalan tu kerana takut orang kata itu sudah riya. Tadi kita buat amal kerana orang, nak tunjuk orang. Itu syirkul khafi tadi. Yang ni pula, kenapa tak buat? Tak boleh, takut orang kata warak. Kenapa tak duduk sorpan? Takut orang kata alim. Kenapa tak banyak pergi belajar sekarang ni? Duduk jauh-jauh, takut orang kata macam-macam. Jadi Fudail bin Iyad bagi kaedah, meninggalkan amalan kerana orang, itu juga riak. Jadi dia sebalik. Buat kerana orang riak, tinggalkan orang riak. Sebab apa? Ini riak cari glamour pula. Oh, dia tu warak sungguh. Warak sungguh dia tu. Oh, duduk jauh-jauh dah sekarang ni. Sebab takut orang kata. Ini permainan syaitan ni dia bijak. Sebab itulah saya ana selalu ulang. Kata-kata orang, dia kata syaitan dia tak masuk lorong no entry. Dia tak masuk lorong no entry. Dia masuk lorong mana? Lorong yang betul-betul ikut orang. Orang ahli masjid, dia mari ikut lorong riak. Orang dah mula nak ikhlas, dia mari ikut lorong takut riak pula. Tinggal juga ibadat. Jadi dua-dua dia akan menang dalam masalah ini. Habis bagaimana kita nak buat? Maka disitulah perlunya kita belajar kepada kitab, macam contohnya Penawar Bagi Hati, kan, yang selalu kita baca. Sebab dia panggil bagaimana kita nak ilajur riya, bukan dengan meninggalkan ibadat, bahkan kita meningkatkan lagi ibadat. Sehingga kan Imam Nawawi rahimahullah taala, orang tanya dia kata, Imam kata la yang bagi ayatruka zikra bil lisan. Jangan, tak sepatutnya kamu berhenti zikir dengan lidah, takut orang tahu. Dulu kita zikir, habis zikir dengan hati, buat apa pakcik tu? Tidur. Nah, tak ada dah. Subhanallah, takut orang dengar. Apalagi kalau pegang tasbih besar-besar, lagilah orang nampak. Jadi kata di Nawawi, jangan tinggalkan zikir dengan lidah walaupun takut riak, kekalkan momentum lidah dengan hati dua-dua. Sebab itulah yang kita nak lawan syaitan. Ini payah jugalah kalau kita, sebab tu kalau kita baca dalam sejarah ulama salafus salih, dia kata kabatu nafsi 20 aman. Aku berlawan dengan nafsu aku 20 tahun, selepas 20 tahun barulah nafsu ikut dia. Sekarang ni nafsu pun tak nak tidur dah. Nak solat sekali dengan dia. Dulu dia nak bangun bukan main susah. Kita mengatakan bahawa bagaimana was-was syaitan kita lawan, selagi kita rasa jalan yang kita buat betul, jangan tinggalkan. Dia akan mari satu masa, Zul, bila kita berdakwah macam ni, kadang-kadang kita rasa kecewa, tak dapat sambut, tak nak seorang sebulan, kita punya publicity kuat, dia mula mari dah.
tak berbaloi ya. Habis dia punya belanja sebulan-sebulan, berapa kita punya bajet habis, patut dapat 10 orang sebulan. Nah, unta merah kita dapat, contohnya kita kata. Tapi kita dapat seorang. Yang seorang pula on off, sekali datang, 2 kali tak datang. Memang masalah. Waktu ana masuk dalam pendalaman, kita pergi ke dakwah orang asli. Kadang-kadang kita kata, biar betul dia orang ni masuk Islam ni. Biar betul dia masuk Islam. Sebab macam-macam, lihatlah orang tidaklah intelek macam di Jepun, dia orang putih. Tapi bagi ana, dia nak menerima Islam, nak bersyahadah itu satu kemuliaan bagi kita. Sebab di tangan kita dia bersyahadah. Dia boleh mengaku adanya Allah Azza wa Jalla. Selepas pada tu dia lari ke, dia tak jadi, kita kata sekurang-kurangnya kita telah berusaha untuk masuk atau naik, letak di atas lidah dia itu satu sebutan syahadah, pengakuan adanya Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, dia panggil dalam bahasa dakwah dia panggil al-futur. Ini bahasa dakwah ni tu, dia panggil futur. Satu masa kita akan rasa lesu. Kita akan rasa jemu. Perah, malah buat kerja dah aku. Relax lah. Baik kita relax lah. Itu peringkat dia akan datang. Wallahu alam. Jadi kita perlu kepada sentiasa gilap lah. Sebagaimana sahabat-sahabat ni bila duduk ramai-ramai, dia kata mari kita tambahkan iman kita. Kita gilapkan iman kita. Dengan cara usrah, dengan cara berbincang. Itulah gaya sahabat untuk nak memperkuatkan dakwah mereka. Wallahu alam. Allah Akbar. Ya Datuk, betul. Saya pun alami lah, kadang-kadang kalau saya down tu, alhamdulillah Allah hantar 2-3 orang. Jadi up sikit. Perasaan tu jadi naik lah, seronok. Tapi lepas tu kosong balik kan. Macam saya ada 2 orang ni, memang dia dah yakin nak bersyahadah dah. Tinggal bila nak datang ke sini je masa dia belum cukup. Mungkin dia kata kat saya tak cukup masa, ataupun mungkin dia belum yakin lagi kan. Tapi dia kata dengan saya dia dah yakin dah nak meluk Islam. Itulah kadang ada orang ni pula saya nak sangat dia meluk Islam. Tapi dia tak mau, dia tak mau. Tapi bila datang dia tunjuk macam betul-betul berminat. Itulah kadang letih Datuk. Buat apa? Macam dah 1-2 orang sikit sangat. Rasa macam perlukan kata-kata semangat jugalah sebenarnya untuk meneruskan. Balik pada satu, ada saya pernah berjumpa dengan orang negara tak nak mention lah Datuk Ustaz. Dia kata dia tak nak pergi masjid. Dia kata mengapa tak nak pergi masjid? Dia kata masjid ni orang asyik bergaduh. Dia kata kalau orang bergaduh, saya pergi masjid saya pening kepala, dia kata. Saya cakap, anda bergaduh dengan mereka? Saya tak bergaduh dengan mereka, tapi saya tengok mereka bergaduh, saya rasa malas nak pergi masjid. Ini pun rasa saya salah satu bentuk macam tu, Datuk. Dia tak nak pergi masjid sebab tengok orang bergaduh. Jadi dia tak nak buat beribadat ke masjid. Apa boleh Datuk terangkan sedikit ke? Ini sama ke dia? Talbis iblis ni. Salah. Ini zon dipanggil talbis iblis. Sebab tu iblis ni ataupun setan ni, dia macam Datuk kata dia masuk lalu semua pintu. Lepas tu kita baca dalam surah Al-A'raf. Lepas dilaknat iblis ini, dia kata thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan betul-betul datangi mereka. La'atiyannahum tu kalau mengaji bahasa Arab, fi'il mudhari' dimaksud dengan lam taukid. Maksud sumpah sungguh-sungguh, aku akan datangi mereka bersegenap penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi maksudnya dia akan cuba masuk melalui berbagai cara. Sebab tu dalam hadis yang pernah Nabi sebut, faqihun, seorang lelaki yang mendalam ilmu dia, asyaddu ala syaitan min alfi abid. Lebih sukar untuk ditipu oleh syaitan berbanding 1000 kaki ibadat. Jadi dia tu nak pergi ke masjid dengan alasan untuk beribadat, tetapi mungkin ilmunya tak cukup. Lalu apabila melihat orang bergaduh, syaitan beri idea-idea untuk tidak pergi ke masjid kerana alasan pokok bergaduh ni. Sebenarnya dia tak boleh lari pada masalah itu. Dia patut kena pergi ke masjid. Dan kalau boleh bergaul, tegur. Tapi itulah kita kata lain orang lain cara. Tapi itu satu talbis iblis. Tipu daya iblis. Sama ada tipu daya iblis ni dia nak kita supaya ekstrim melampau ataupun tak cukup. Sedangkan Islam ni agama wasati, tengah-tengah.
Dan rasa kecewa, rasa sedih tu Zul perkara biasa. Lepas tu kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam dua ayat. Satu surah Al-Kahfi, satu lagi dalam surah Asy-Syu'ara. Nah, surah Asy-Syu'ara tu Allah kata apa? Kata la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad bakhi'un nafsak. Nak potong leher kamu sendiri. Nak potong leher kamu sendiri. Macam bunuh diri. Kenapa alla yakunu mu'min? Kerana mereka tidak beriman. Maksud Nabi pun ada kesedihan bila dakwah tak disahut. Lalu kesedihan itu Allah Ta'ala ubat dengan apa? Dengan turunnya Al-Quran, cerita para Nabi lampau. Contoh antara surah yang baguslah kalau kita nak tadabbur berkaitan dengan ujian dalam dakwah ni surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ni Allah Ta'ala mula dengan kata apa? Adakah kamu sangka kamu beriman sedangkan kamu belum diuji? Sebab apa? Surah Al-Ankabut antara surah yang turun di Mekah ketika Nabi diuji teruk. Maksudnya ada pasang surut, ada hak beriman, ada hak tak beriman. Hak beriman pun ramai juga yang murtad kemudiannya selepas berlaku contoh peristiwa Isra' Mi'raj, mereka kata tak logik, tinggalkan Islam. Dan Nabi mengalami kesedihan itu, sahabat pun mengalami kesedihan itu. Lalu Allah Ta'ala pun bawa cerita dalam surah Al-Ankabut. Dua cerita Nabi. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Dalam cerita Nabi Nuh dalam surah Al-Ankabut Allah kata apa? Kami utus Nuh dan dia tinggal bersama kaum dia berapa tahun? 950 tahun. Jadi kenapa secara spesifik Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh berdakwah 950 tahun? Supaya Nabi compare dengan dakwah dia. Contoh gini dah. Muhammad, dah berapa tahun kamu di Mekah ni ada pasang surut, teruk tentangan. Kamu mungkin frustrated dengan penolakan orang Mekah yang melampau ni. Berapa tahun? 13 tahun. Muhammad, Nuh 950 tahun. Jadi bila Nabi ingat cerita Nabi Nuh, saudaraku, ayah aku Nuh dulu, lebih teruk ujian dia 950 tahun, aku baru 13 tahun. Lalu benda itu melegakan Nabi. Kemudian dalam surah yang sama juga Allah Ta'ala sebut ni cerita Nabi Ibrahim sampai dibakar. Seolah-olah Allah Ta'ala tanya, Muhammad, mu berdakwah sampai tak kena bakar? Tak kena lagi. Ibrahim sampai kena bakar. Jadi bila Nabi ingat, rupanya ujian aku ini lebih ringan berbanding Nabi-Nabi lain. Lalu kesedihan Nabi itu hilang kerana mengenalkan masih banyak lagi bounty, nikmat. Macam Zul, Alhamdulillah Zul. Kalau kita nak ambil positif side lah. Walaupun Zul mungkin susah nak berdakwah di Jepun. Ataupun mungkin ada pasang surut. Tapi Zul ada support yang kuat. Support daripada rakyat Malaysia ni. Rakyat Malaysia ni, hak tak boleh pergi ke Jepun, setakat pengalaman saya lah. Ramai dah tanya-tanya, mereka memang tertunggu-tunggu buka jam sepadan akan pergi ke Jepun. Dan mereka sangat sukalah nak bantu Zul. Contohnya saya cerita pengalaman. Bila saya dapat anugerah daripada UAE pasal buku Unta Merah tu, lepas tu pihak UAE buat satu slot. Hari tu Zul pun terlibat. Buat satu slot untuk cerita mengenai leadership dengan teamwork di JDC. Dan dalam program tu kita ceritalah JDC ni perlukan dana, dan pengerusi majlis pada hari itu Datuk Hamidun dia bagi idea. Okey, kita patut akad derma. Zul, kita dapat 20,000 lebih Zul. Dalam masa 2-3 hari. Maksudnya, walaupun Zul rasa down, rasa sedih, mungkin kita kata apa, tak dapat bantuan pada, belum dapat lagi bantuan pada Allah Ta'ala, orang tak kenal lagi Islam. Tetapi Zul kena ingat banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah Ta'ala berikan. Contohnya ada orang Malaysia menyokong, bagi derma dan sebagainya. Allahuakbar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga, Alhamdulillah, terima kasih. Yalah, saya pun manusia juga kan. Kadang-kadang tengok result juga. Walaupun Ustaz kata macam tu, still saya tengok result sebab kadang-kadang kerja lah. Saya dah biasa engineer dulu kan. Dia mesti ada target, ada result, ada target, result. Target tak sampai, kena di-study balik apa yang tak betul. Terima kasih Ustaz. Mengenai, saya tanya kepada Tuan Guru pula mengenai keutamaan dalam menerangkan iman pada sebagai seorang pendakwah. Boleh Tuan Guru terangkan mengenai keutamaan menekankan iman bagi seorang pendakwah? Baiklah, ini berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghantar beberapa orang sahabat pergi ke Yaman, pergi ke mana. Maka Nabi dalam wasiat perjalanan itu Nabi kata awwalu ma tad'un. Awal-awal yang kamu nak dakwah orang itu ila syahadah. Maknanya kamu kena dakwah orang itu kepada syahadah dulu, kepada syahadah.
Maknanya di situlah kita dapat faham bahawa yang penting bagi kita dalam memperkenalkan kerja dakwah kita ni iaitu supaya orang kenal Allah. Kenal Islam itu. Yang lain-lain itu kita kata tahap yang kedua, yang ketiga. Sebab pintu tak masuk lagi. Takkanlah kita nak pergi ajar solat dulu. Maknanya syahadah dulu. Bila masuk, barulah kita pergi kepada tahap yang kedua, yang ketiga. Nak pergi, tiba-tiba kita cakap, ni ada setengah pendakwah ni, di antara tajuk yang dia menakutkan orang nak masuk Islam ni. Bila dia cakap, yang laki-laki kena potong. Dengar potong, lagi tak balik, lari terus tak pulang-pulang dah, tak mari-mari dah kita kata. Itu bahaya. Jadi sebab itulah kita kata, kita sebut tentang iman, tentang keyakinan di sana ada kehidupan yang abadi dengan nikmat-nikmat yang banyak, segala teknologi yang kamu miliki di sini, maka di syurga semua banyak lagi teknologi yang belum diterokai yang Allah Taala sediakan kepada kita. Jadi para pendakwah kita kena mantapkan iman. Saya setuju dengan apa yang Ustaz Abdullah sebut tadi. Bila kita bercakap dengan orang yang teknologi, bahasa iman yang kita nak bincang apa kena kaitkan dengan teknologi. Sebab dia orang ni nak nampak benda-benda logik tu dia kena nampak. Sebab itu banyak juga dalam ayat Quran, banyak juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut tentang larangan, tentang arahan, terutama dalam bab perkara larangan. Bila dilarang, bila Allah nak turunkan azab mana kaum, dia akan cerita sebab. Dinyatakan sebab. Berbeza dengan nikmat. Tuhan kata aku nak bagi syurga kepada kamu. Dia tak sebut nikmat sebab apa. Sebab itu dia panggil tafaddulan. Orang pun seronok, boleh banyak. Tak kisah kita. Tak, kita pergi rumah orang, tiba-tiba nak balik, dia kata ambil ni Ustaz. Ini bekalan untuk balik satu family. Sebab tak datang seorang. Satu family 10 orang kat rumah ambil semua. Dengan apa ni gulanya, dengan nasi. Kita kata tak ada masalah. Tapi bila kita pergi, contohnya kita pergi mana-mana tempat, tiba-tiba kita nak kena saman. Selek mata kita. Kenapa? Apa salah saya? Dosa apa kita dah? Tapi bila dia cerita balik, salah parking ke, tengoklah ni lorong entry awak masuk. Jadi biar kita nampak kita yang bersalah. Mana itu dia panggil gaya uslub. Bila kita nak ajak orang kepada kebaikan tu, kita tonjolkan bahawa Allah SWT ni dia mula dengan inna rahmati. Rahmat dia tu lebih luas daripada ghadab, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita beri galakkan supaya bila orang dengar Islam tu baik, Allah SWT yang maha rahmat, maha kasihan belas kepada hamba dia, maha kasih sayang kepada hamba dia, maka di situlah kita tonjolkan keimanan supaya dakwah kita ni boleh diterima oleh orang sebagai suatu perkara yang sangat menggembirakan. Macam mana kita nak celup masuk dalam hati manusia itu, payah nak tackle orang ni. Nak tangkap hayawan pun payah. Ni kita nak tangkap orang. Bila-bila saja. Bila orang kata orang nak syahadah, kita kata Zul, dia sanggup kali pertama, kemudian dia tangguhkan, kita kata tak apalah. Sekurang-kurangnya dia sudah ada satu perasaan dia nak terima agama ini. Mungkin bukan hari ini. Kita kena siasat tengok. Jiran Nabi, rumah dia sebelah rumah Nabi, dekat di Muda'ah, dekat dengan apa tu Ustazlah, tempat sa'i tu, ujung Marwah. Rumah Nabi dia ujung Marwah, rumah Abu Sufyan sebelah dia, jiran tetangga. Tapi bagaimana Allah Ta'ala nak buka hati Abu Sufyan? 20 tahun dia orang tu berlawan. 20 tahun. Cuma takdir Allah SWT dia tak mati. Sebab dia tak ada dalam peperangan Badar. Kalau bukan kerana dia, mungkin dia mati sekali dengan Abu Jahal. Tapi Allah pilih dia 20 tahun dia berlawan. Selepas daripada itu dia jadi, kita bila sebut Abu Sufyan, kita kena kata radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah Ta'ala letakkan satu target strategi, ada orang yang terima awal Islam, mantap. Ada orang yang terima kemudian, juga mantap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berapa tahun yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu dia jarang kita pergi kuliah hadis tak ada nama Abu Hurairah. Jarang. Kalau tak ada malam tu kena siasat. Kenapa hadis ni tak ada Abu Hurairah malam ni? Mana sampai begitu dia punya. Jadi ada orang yang masuk Islam awal, minal awail, ada orang yang masuk kemudian, tapi Allah bagi ke depan dia. Jadi kita kata biarlah dakwah kita ni komprehensif. Yang penting sekali kita letak di atas base tapak yang kukuh, iaitulah kita nak dakwah orang kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma cara nak iman tu tak bolehlah terlalu tradisional sangat, macam kita duduk cakap lah Tuhan ada lawannya, tak ada sukar bagi dia orang nak faham macam tu.
Jadi kita sebab itulah pendekatan yang Zul bawa sekarang ni, ajak dia baca Quran je dulu, kan? Perkenalkan Islam tu melalui Quran. Memang pun Allah Taala hantar sebuah kitab tu ya kan Nabi. Tak ada kitab lain tu tidak ada. Maka dengan Quran itu berduyun-duyun orang masuk Islam, maka bila dia masuk Islam itulah lahirnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpul sampailah zaman kita ini sudah lengkap lah, kan? Quran, sunnah berpisah tiada. Sebagaimana kata dari para ulama, dua-dua tu wahyu daripada Allah, cuma ini wahyu secara lafaznya, lafzan wa maknan, yakni maknan dan lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peranan kita sebagai pendakwah. Kita kena serlahkan isu utama dalam kerja kita, iaitu dakwah kepada tauhid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru Dr. Basit mengenai kepentingan bersyahadah, mengingatkan kami kembali itu buat kepentingan syahadah. Dan kita telah pun sampai ke akhir penghujung rancangan. InsyaAllah kita ingin bertanya pada soalan terakhir pada Ustaz Abdullah mengenai Zon, boleh ya? tak kalau reserve soalan terakhir ni kita buka lah kepada peserta. Rasa lebih praktikal kok. Sebab kami berdua dah bercakap dekat sejam lebih. Cuma saya nak sebut dua benda Zon. Mengenai dakwah. Zon memanglah engineer, dia ada mindset dia. Dia kata target, tapi kena ingat dalam dakwah ni Zon, Allah Taala yang beri hidayah. Jadi mungkin dah kena berubah dah. Kita beralih pada mindset engineer tu, target KPI kena capai. Jadi ubah KPI itu kepada kerja dakwah, bukan siapa yang menerima dakwah. Sebab dalam Islam, dalam dakwah ni kita sekadar boleh ajak, yang memberi hidayah adalah Tuhan. Bila kita ubah tu mungkin boleh kurangkan stres ataupun kecewa, rasa sedih itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kena ingat dalam kita dalam berdakwah ni, kita kena ada satu idea mengenai menanam benih. Benih itu kadang-kadang Zul cerita hari ni kepada pelajar-pelajar Jepun datang. Waktu dia pun macam berminat dengan Islam. Waktu tiba-tiba dia pun hilang. Hilang mungkin 5 tahun. Kita tak tahu, tetapi apa yang Zul dah cerita itu boleh jadi kerana keikhlasan kita, sebab musabab untuk benih Islam tu masuk dalam hati dia. Katakan lepas 5 tahun ataupun 7 tahun kemudiannya, dia pergi ke satu tempat, lalu bertemu, dia ditimpa satu masalah, bertemu dengan sesuatu isu, Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk ingat balik kepada mesej Islam yang Zul sampaikan itu. Rupanya benih itu dah ada, kemudian berkembang, mungkin 7 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dia akan subur. Contoh mudah kalau kita tengok, macam para sahabat Nabi lah, yang awalnya menentang Islam, tetapi kemudiannya selepas beberapa ketika sedar balik, lalu Islam, iman hak dah berbenih tu berkembang, menyebabkan mereka menerima Islam. Jadi itulah dua benda ni. Zul kena ingat, ubah sikit mindset. Jangan letak target. Sebab target tu kerja Tuhan. Hidayah kerja Tuhan. Dia bukan macam apa kita dikilang nak buat produk ni. Target kita ubah, kita buat kerja dakwah sejauh mana. Allahuakbar. Minta maaf saya masih ada still tak boleh nak buang, dah 20 tahun bekerja, ada target, ada progress, orang kata kena ada KPI itulah. InsyaAllah saya cuba akan cubalah. Slowly, tak apa. Abu Sufyan 20 tahun lagi. Baru masuk Islam. Allahu Akbar. Tengok rasa macam senang sikit hati. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, saya rasa cukup dah kot. Okay, saya rasa cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Tuan Guru, Datuk Dr. Basit dan juga Ustaz Abdullah kerana sudi bersama kami pada hari ini. Alhamdulillah, kerana sudi meluangkan masa hampir 2 jam berkongsi ilmu kepada kami yang sentiasa dahaga ilmu ini. InsyaAllah semoga apa yang kami kongsikan ini bermanfaat dan semoga anda semua terdedah dengan apa yang bakal yang kami ceritakan tadi hari ini. Dan Farhan, ada apa-apa lagi? Tadi Ana ada share ke grup tentang aktiviti JDC ni dengan nombor-nombor akaunnya. Ramai juga yang tanya tentang nombor akaun. Dan Farhan kena respon lah kepada sahabat-sahabat kita. Dia orang ni suka infak,
Cuma kadang-kadang tak jumpa cari tempat. Jadi kita kemukakan dia, letak nombor-nombor akaun tu di sini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada sumbangan lorong untuk mereka memberi share dalam kerja-kerja dakwah di JDC ni, insya-Allah. Alhamdulillah. So boleh kita habis tutup majlis live code dulu? Ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Zulsan dan juga kepada Dato' Abdul Basit dan juga Ustaz Abdullah Bukhari atas perkongsian hari ini. InsyaAllah semoga dengan perkongsian kita pada hari ini mendapat manfaat dan sama-samalah kita bersemangat untuk menjadi seorang untuk berdakwah kepada warga Jepun, kerana berdakwah kepada warga Jepun ni seperti buku yang Ustaz Abdullah Bukhari keluarkan, seperti mencari unta merah di Jepun, dan insyaAllah sama-sama kita mengejar pahala unta merah ni, insyaAllah. Jadi dengan ini saya akhirilah majlis kita pada hari ini dengan berkitab Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.